Majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kita sambung semula tuan-tuan dan puan-puan, iaitu perkataan yang kita nak bincangkan sekarang ialah perkataan sakhara. Dia adalah fi'il madhi, dia pattern sifar 3, fa'ala. Ada tasydid di tengah, ya. Sakhara makna dia telah menundukkan atau memudahkan, ya, mempermudahkan. Okey, cuba jalankan fi'il madhi, diagram warna kuning, ya. Siapa yang tak ada buku tak? Semua ada nah. Tak ada buku, saya dah bawa buku lebih, ya. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa sakhara, huma, hum. Ini biasa dalam Quran huwa aja kita ada, ya. Sebab huwa ni siapa? Allah yang melakukan perbuatan memudahkan alam ni, ya, untuk kita ni Allah. Sebab tu kita akan jumpa huwa aja. Sakharu memang tak ada, sakhar tak ada, tapi untuk jalan je, ya. Okey, semula. Huwa sakhara, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, sakharna. Dalam doa kita musafir apa? Subhanalladzi sakhara. Ni perkataan ni juga. Maha suci Tuhan yang telah mempermudahkan, menundukkan lana, bagi kami, ya. Subhanalladzi sakhara lana hadza, memudahkan untuk kami hadza, ini apa ni? Perjalanan kita, hadza safar, ya, perjalanan ini. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Adakah? Lam? Tidak. Tarau? Kamu melihat. Siapa fa'il dia? Dhamir. Asalnya tarawna tadi. Apa dhamir dia? Antum lah fa'ilnya. Antum tu kembali kepada siapa? Iaitu manusia. Tidakkah kamu, wahai manusia, melihat? Ya? Tarau. Asalnya tarau na. Bila masuk lam jadi alam, tarau. Okey, semula alam. Tarau, kamu melihat. Anna Allah sakhara, dhamir, dia telah mempermudahkan atau menundukkan. Fa'il di siapa? Fa'il tak boleh undur, tuan-tuan. Fa'il ke depan. Ya, dia tak boleh undur. Kalau nak cari perkataan Allah sini, sakharallahu bagi depan. Tapi kalau tak ada, kena dhamir. Siapa dhamir dia ni? Huwa itulah fa'ilnya. Fa'ilnya huwa ya'udu ila, kembali kepada Allah. Dia, iaitu Allah, telah mempermudahkan lakum, bagi kamu. Okey, tuan-tuan dapat fa'il dia apa tadi? Ini fa'il dia ialah huwa. Huwa kembali kepada Allah. Maf'ul lebih dia mana, tuan-tuan? Yang dipermudahkan, yang kena mudahkan tu apa? Bukan kum. Allah bukan memudahkan kamu, ya, untuk kamu Allah mudahkan. Apa yang Allah tundukkan? Ma ni maf'ul lebih. Apa yang
Ya, bila apa yang inilah dia punya maf'ul lebihnya. Ya, Allah telah mempermudahkan apa yang fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan di bumi, lakum, bagi kamu atau untuk kamu wahai manusia. Mana Allah mempermudahkan, menundukkan alam ini untuk berkhidmat kepada manusia, dengan udaranya, dengan langit, dengan cahaya dan segala yang dikeliling kita itu. Jadi kalau ditanya fa'il dia siapa di sini? Sakhara, huwa kembali kepada Allah. Maf'ul lebihnya ma. Allah mempermudahkan akan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, lakum, bagi kamu atau untuk kamu wahai manusia. Okey. Ma fi samawat maknanya ma fi as-samawat, bukan langit je. Langit. Tapi tak boleh langit-langit. Nanti jadi kecil sangat. Ini 7 petala langit. Jamak kepada perkataan as-sama. Jamak dia as-samawat. Dia lain muannas. Sebab as-sama tu muzakkar ke muannas? Muannas. As-sama, asy-syamsu, al-ardu, semuanya muannas. Okey. Wama fil ardi, di bumi, di muka bumi. Semua yang di bumi itu Allah mudahkan untuk manusia, dan apa yang ada di langit itu dia bermudahkan oleh Allah Ta'ala. Okey, ni kena cermat sikit. Kalau nak jawab tunggu 5 saat selepas soalan tamat. Asbagha, fi'il apa tu tuan? 5 saat dulu, 5 saat. 5 saat dulu. Nanti takut tersilap. Okey. Dah 5 saat dah? Dah fikir betul-betul dah? Dah. Asbagha dia adalah fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari', dhamir dia ana. Cuba tuan-tuan tengok fi'il mudhari'. Ana pangkal dia hamzah, ujung dia mesti baris depan. Ya? Dia baris depan hujung dia. Dia akan bertukar baris atas sekiranya ada haraf nasab. Ni tak ada pun haraf nasab, kacau dia. Wah, ni haraf ataf. Sebab tu kena fikir 5 saat tu. Okey, jadi bermakna dia adalah fi'il madhi. Kalau fi'il amar, hujung dia apa? Mati. Tengok pattern fi'il amar, mati bertambah alif, bertambah waw, ya, semua tu. Jadi dia adalah fi'il madhi. Cuba tuan-tuan tengok safir. Seperti soalan saya yang dulu, tengok safir. Ada 12 pattern fi'il madhi. Berapa fi'il madhi yang dimulakan dengan alif? Cuba sebut dulu. Pertama, safir 2, al-af'ala. Kedua, safir 6, in fa'ala. Alif juga pangkal. Lagi 7, ifta'ala. Lagi 8. Macam mana bunyi 8? 8 bukan. Ada if'alalla. Ya, betul. 9, 11. Okey, 11 istaf'ala. Dan safir 12, if'alalla. Banyak tuan-tuan. Yang ni tak apa kalau tersilap. Kalau tuan-tuan mendakwa dia fi'il mudhari', tak malu jugalah. Tak berapa malu. Tapi bagi orang yang dah belajar lama, kena cermat sikit sebab fi'il madhi yang ada alif di pangkal itu banyak. Ini kalau ikut pattern ini adalah pattern af'ala. Ini fi'il madhi safir berapa ni? Safir 2. Ini fi'il madhi safir 2. Kalau tuan-tuan nak jadikan fi'il mudhari', dia akan jadi yuf'ilu. Macam mana nak jadi kalau fi'il madhi asbagha, fi'il mudhari'? Dia akan ikut je yuf'ilu, yusbiru.
Kalau tuan-tuan nak mendakwa ana akan jadi, tengok diagram fi'il mudhari'. Kalau huwa yusbiru, kalau ana usbiru. Kalau dia bagi depan, semua bagi depan lah sampai ke bawah. Ana usbiru, baru jadi ana. Jadi dia ni asbagha dalam kita punya fi'il ni ialah fi'il madhi. Okey tuan-tuan, fi'il madhi, tengok hujung dia ada penambahan tak? Tidak ada. Tengok, kalau sebut je fi'il madhi, tengok ujung. Ada tambah waw, tambah ta, tambah tu, tambah tuma, tum, semua ada tak? Ada. Kalau tak ada, apakah dhamir dia? Huwa. Huwa asbagha. Ya? Huwa asbagha. Makna apa huwa asbagha? Dia telah menyempurnakan, menyempurnakan. Asbagha, dia telah menyempurnakan. Jadi kita senang cari fa'il dia. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Huwa tu siapa? Iaitu Allah. Cuba tuan-tuan terjemah ana tadi. Ana tu nak kembali kat siapa? Sebab kau tak tengok ke Allah telah mempermudahkan apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan aku pula menyempurnakan. Apa pula aku pula? Tadi cerita Allah, dia telah menyempurnakan, dia telah mempermudahkan. Dia mesti konsisten dengan dhamir tu, ya. Jadi fa'il dia huwa tu ialah Allah. Cuba jalankan fi'il madhi sekejap tuan-tuan, supaya kita terbiasa fi'il madhi yang ada alif di hujung tu. Yang paling penting tambah hujung saja. Huwa asbagha, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, asbagtunna. Ana, ma makna asbagtu? Saya telah menyempurnakan. Okey? Nahnu asbagna. Okey tuan-tuan, asbagha maknanya menyempurnakan. Fa'il dia huwa. Huwa tu ialah Allah. Maf'ul bih bagi apa tuan-tuan? Atas. Mana maf'ul bih? Tengok maf'ul bih dia bagi atas. Jumpa tak tuan-tuan? Ni'ama. Ni bagi atas tu. Ni'ama. Dia iaitu Allah telah menyempurnakan. Tangkap maf'ul bih cepat-cepat, sebab orang Melayu senang nak faham. Dia telah menyempurnakan akan nikmat-nikmatnya alaikum, ke atas kamu. Kamu tadi siapa? Manusia. Dia iaitu Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya ke atas kamu wahai manusia, zahiratan. Ini apa ni, kalau dalam setengah kitab nahwu mengatakan ini bagi atas sebab dia hal dalam keadaan zahir. Hal kepada siapa? Nikmat. Ada nikmat yang dalam keadaan zahir nampak. Contoh dia apa? Yang zahir, ya, banyaklah, ya. Saya tengok tafsir je lah. Zahirah wa hiya ma yu'lamu bil musyahadah, dapat diketahui dengan melihat. Ka, apa nak ka? Seperti. Ka harf jar, seperti. As-sihah, kesihatan. Wal mal, wal walad, wal jamal, kecantikan. Kalau jamal, unta. Sebab kita tak ada unta. Ni jamal, kecantikan, panjang. Wal jamal wal khuluq. Khuluq. Tak, itu khulqun, ciptaan. Ini khuluq, itu
akhlak. Akhlak tu adalah jamak taksir daripada perkataan khuluq. Khuluqun. Ya. Seperti mana Sayyidatina Aisyah menyatakan kana khuluquhu. Khuluq ini akhlak. Kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Khuluq. Kalau kita jumpa perkataan khalqun, itu ciptaan. Khalqun. Khuluq adalah akhlak. Ini sebahagian daripada nikmat yang zahir. Al-khuluq wa ta'ah. Apa makna ta'ah? Ketaatan. Makna taat kita pada perintah Allah, ya, nikmat harta, anak, kecantikan, kesihatan, semua dipanggil zahirah. Ni nikmat Allah dari dalam keadaan zahir dapat dilihat dengan musyahadah. Ya, musyahadah, apa makna musyahadah? Dengan penyaksian, penglihatan. Batinah, batinatan itu dalam keadaan batin. Ma la yu'lamu illa bidalil. Ma la yu'lam, apa yang tidak diketahui melainkan dengan dalil. Ka seperti al-ma'rifah. Ma'rifah makna mengenal. Kita kenal bahasa Arab, kenal Allah, kenal apa agama, wal aqli, akal. Husnul ta'bir, husnul tadbir maknanya baik pengurusan kehidupan kita itu. Ar-ridha, rasa redha, tahsil al-ulum, dapat ilmu. Husnul i'tiqad, baiknya pegangan, keyakinan kita. Wal yakin, ini semua dipanggil nikmat batin. Itu nikmat batin. Dua-dua tu Allah telah sempurnakan. Tolong terima semula. Wa asbagha, dia, iaitu Allah telah menyempurnakan ni'amahu alaikum zahiratan, dalam keadaan zahir nikmat tu, wa batinatan, dalam keadaan batin. Batin, keadaan tak nampak. Satu nampak, satu tak nampak. Maaf, zahir batin. Okey, kita masuk perkataan yang seterusnya. Tuan-tuan kena ingat sikit ni tuan-tuan. Ayat tu mula dengan apa tu? Wa tidak dikira sebagai permulaan ayat. Dia sebagai sama ada waw ini memulakan ayat ataupun menyambung. Pada batinah ada tanda wakaf tak? Ada tak? Tanda wakaf apa? Sad, qaf, lam ya ke sad? Sad, qaf. Okey, kalau saya punya apa? Qaf lam ya, okey? Qaf itu makna apa? Qaf itu simbol kepada al-waqfu. Apa makna al-waqfu? Berhenti. Lam ya bermakna al-aula, lebih baik. Aula, lebih utama. Aula, jadi digabungkan qaf lam ya. Al-waqfu aula, makna berhenti adalah lebih utama kerana ayat itu telah cukup sempurna. Maknanya bermakna kalau sambung, kalau ada waw di situ, waw tu waw mula, maka ulama nahwu kata ini waw apa? Mula istinaf. Waw istinaf, iaitu waw permulaan. Sebab nak cerita yang kisah lain pula, kisah baru, ada cerita baru di sini, iaitu wa minan nas. Tuan-tuan ingat lagi cerita tak? Bermakna di sini waw tidak dikira sebagai permulaan ayat, yang dikira ialah min. Bila min tu haraf apa? Haraf jar. Bila haraf jar memulakan ayat, apa formula yang kita sudah belajar? Ialah dia jadi apa? Tak apa. Tuan-tuan fikir-fikir sikit lah. Mubtada' khabar, betul. Tapi mana satu mubtada', mana satu khabar? Okey, ulang semula contoh yang sangat klasik. Contoh saya ni je lah. Al-ustazu.
Kenapa dia bagi depan? Mubtada. Mana-mana isim memulakan ayat dia mesti mubtada. Mubtada maknanya bermula subjek. Okey, subjek. Mana predikat dia? Misal kata tajibun. Ya. Kenapa dia bagi depan? jadi Khabar. Okey. Kalau contoh yang kedua, saya buat al-ustazu. Kenapa dia bagi depan? Mubtada. Fil fasli. Apa makna fil fasli? Di dalam kelas. Maka ini mubtada. Mana khabarnya? Ya, fil fasli adalah khabar. Okey? Kotak dipanggil mubtada. Mubtada. Yang bulat ni dipanggil khabar. Subjek, predikat. Ini dua ni clear Tuan-tuan dah salin dah dulu. Salin sekali lagi. Tak apa, nanti tengok-tengok jumpa banyak kan. Teringatlah kita. Bagus juga. Saya terbalikkan tuan-tuan. Fil fasli. Di dalam kelas itu ada ustaz itu. Al-ustazu. Okey, mana mubtada, mana khabar? Dia tetap macam tu. Dalam ustaz tu ada dalam kelas tu ada ustaz. Ini adalah khabar. Dipanggil khabar apa ni? Muqaddam. Yang ini dipanggil mubtada. Yang dilewatkan, dikebelakangkan, muakhar. Khabar muqaddam maknanya khabar yang didahulukan. Sepatutnya susunan dia mubtada lu, lepas tu khabar. Tetapi apabila ayat tu dimulakan dengan harf jar, maka mubtada dia dibelakangkan. Dalam konteks ayat kita itu, kita pasti dapat khabar dia. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Mana mubtada dia? Yujadilu. Sebab orang depan ni kak macam nak betul dah, tapi belum tepat. Okey, yang kita kena pasti, bila sebut mubtada dia mesti isim. Mesti isim. Kalau dia fi'il itu cerita lain. Mesti isim. Okey, yang paling tahunya sepatutnya tuan-tuan tahu mana khabar muqaddam. Mana khabar muqaddam? Minan nasi. Okey, ni. Minan nasi fil fasli. Dia mesti, siapa jawab itu dia mesti betul. Ini mesti jadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Sebab ayat tu dimulakan dengan harf jar. Apa makna minan nasi? Ya, dari kalangan manusia-manusia itu. Mana mubtada muakhar dia? Man. Setuju man? Sepatutnya mubtada baris depan. Kenapa man tak bagi depan? Mabni. Inilah dia punya khabar mubtada muakhar dia. Okey, macam mana nak terjemah fil fasli al-ustaz? Macam mana nak terjemah? Di dalam kelas itu ada ustaz itu. Okey. Wa minan nasi, dari kalangan manusia-manusia itu ada siapa yang atau orang yang. Terjemah yang sesuai orang yang dah ketika tu. Ada orang yang. Macam tu lah. Di dalam kelas itu ada ustaz. Jadi maknanya minan nasi itu pasti akan jadi khabar muqaddam. Man akan jadi mubtada muakhar yang dikebelakangkan. Dia punya sistem tu setakat ni konsisten, tepat dengan formula ni. Bila ayat dimulakan dengan harf jar ataupun isim zaraf, maka harf jar dan ataupun isim zaraf, misal kata amamal fasli, di depan kelas tu ada ustaz, sama case lah. Dia mesti jadi khabar muqaddam, dia mesti jadi mubtada muakhar.
sama. Cari je satu Quran. Sebenarnya kita sudah bahaskan perkataan ini dalam ayat berapa? Wa minan nas, semua sama je. Benda yang sama. Okey, ayat yang ke-6. Sebiji. Betul tak? Ayat yang ke-6 macam mana bunyinya? Wa minan nasi man. Man tu mesti jadi mubtada muakhar. Minan nas mesti jadi khabar muqaddam. Sudah tuan-tuan ni? Sudah nah? Okey. Ada satu lagi perkataan, ada dua perkataan yang kita tak tahu lagi tuan-tuan. Kita nak bincang Kita bincang ni perkataan yang kita tak tahu ya, sebab tu kita boleh panjang cerita. Kalau kita nak bincang semua yang tanda X tu memang tak habis cerita panjang. Banyak benda yang kita sudah maklum. Okey tuan-tuan, perkataan yang keempat yang kita nak bincangkan ialah yujadilu. Tuan-tuan kenal tak fi'il apa ni? Mudhari'. Boleh dakwa dia fi'il mudhari'? Boleh. Rasa tak malu? Sebab pangkal dia ada? Ya. Okey, kalau apa ni? Kalau yujadilu, apa dhamir dia? Huwa lah. Ya. Huwa. Kalau hiya macam mana bunyinya? Kalau dia bagi depan, semua bagi depan, dia akan jadi tujadilu. Kalau ana? Ana ujadilu. Kalau nahnu? Nujadilu. Kalau bagi depan semua sampai ke bawah bagi depan Anita tu alif nun ya ta tu mesti jadi bagi depan semua. Okey. Tuan-tuan, ini cuba tengok pattern dia ni. Pattern dia ialah yu fa ilu. Okey, sifir berapa tu? Fi'il mudhari' yufa'ilu. Sifir? Dia adalah fi'il mudhari' sifir 4. Betul tak? Sifir 4 yufa'ilu yujadilu. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat dia di sifir 4, tuan-tuan tak ada masalah nak jadikan madhi dah. Fi'il madhi bunyi fa. Okey. Macam mana fa'ala? Cuba bariskan fa'ala. Jadala. Dia telah membantah. Membantah. Fi'il mudhari' jadi apa? Yufa'ilu, dia jadi yujadilu. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il amar. Cuba tengok fi'il amar bunyi fa'il. Tengok diagram tu betul-betul sifir 4. Tengok kolom fi'il amar. Fi'il amar kolom nombor berapa? Nombor 6. Fi'il amar macam mana bunyi fa'il. Cuba bariskan. Jadil. Apa makna jadil? Membantahlah oleh engkau. Bantahlah oleh engkau. Okey, cuba jadikan fi'il nahi. La tufa'il. La tufa'il. La tujadil. Ikut dia jadi. Sebenarnya bukan ni ya boleh. Semua benda tu yang disebut tu boleh. Ada 12 perbahasan dalam sifir tu. Ada 12 kolom tu, semua boleh jadi dengan sifir Ikut dia pattern dia tu. Okey. Jadala maknanya dia telah membantah. Yujadilu, dia sedang atau akan membantah. Jadil, bantahlah oleh engkau. Ya, fi'il nahi, jangan engkau
bantah. Okey. Jadi kita tengok kata yujadil lah. Tak nak panjang-panjang cerita lah. Okey, saya padamnya. Ya? Okey. Okey, apa makna yujadilu? Huwa makna apa? Dia. Fi'il mudhari' sedang atau akan membantah. Benda ni sedang berlaku dan terus menerus akan berlaku lagi. Sebab tu orang Allah gunakan fi'il mudhari', ya. Bila saya tanya dia punya fa'il siapa? Fa'il dia dhamir, iaitu huwa. Huwa tu siapa? Bukan Allah yang membantah. Di sini dari kalangan manusia itu ada orang yang dia membantah. Siapakah huwa itu? Dia ialah man. Baru dia dapat kembalikan huwa. Kalau annas akan jadi hum. Mereka membantah kena hum yujadilu maknanya dia, iaitu orang yang tadi atau siapa yang dia tu membantah. Membantah makna apa? Degil. Qadi yujadilu fi, mempertikaikan. Membantah, mempertikaikan. Degil tu masuklah semua. Boleh? Boleh tolong jalankan fi'il mudhari' sekejap tuan-tuan. Pegang diagram fi'il mudhari'. Kuning. Dah letih dah bang? Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yujadilu. Huma yujadilani. Hum hiya tujadilu. Huma hunna yujadilna. Ma makna yujadilna? Mereka semua perempuan sedang membantah. Okey. Hiya anta tujadilu. Antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana ujadilu. Makna ujadil? Saya sedang atau akan membantah. Nahnu nujadilu. Ya. Surah Mujadalah tu apa Qad sami'allahu qawlan lati tujadilu. Ya, tujadiluka fi zawjiha. Okey? Qad, apa makna qad? Sami'allahu, Allah telah mendengar. Qaula allati, siapa? Laki ke perempuan? Seorang perempuan yang tujadiluka, ia sedang membantah. Seorang perempuan yang sedang membantah engkau, wahai Muhammad. Ya, ini kisah zihar. Ya, kisah zihar maknanya suami dia senang-senang ziharkan dia. Zihar itu hukum jahiliah asalnya. Sebab dia tak nak duduk dengan mendekati isteri dia, dia ziharkan isteri. Lepas tu bila nak datang dia perempuan ni, isteri ni menolak, pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah minta buat baiklah. Ya, masa tu tak turun hukum zihar khas dalam Quran. Dia suami tengoklah baik-baik, ya, perempuan ni membantah Nabi SAW, minta mesti ada hukum khas dalam bab ini. Takkan senang-senang lelaki ziharkan, lepas tu dia datang senang-senang semula.
Ayat tu memang hukum zihar diturunkan di situlah. Bagaimana nak membayar semula kafarah zihar. Okey tuan-tuan. Yujadilu ada orang yang sedang membantah. Membantah di sini makna mempertikaikan fillah pada Allah, berkenaan Allah. Kalau dalam cerita ni orang-orang kafir yang mempertikaikan tentang wahdaniyatillah. Makna apa wahdaniyah? Wahdaniyah keesaan Allah wa sifatihi, sifat-sifatnya, kerana sombong dan degil. Ada juga abang punya pendapat tu. Mukabiran wa inadan. Sombong, mukabir, inad, degil. Jangan namakan anak tu inad, itu makna degil. Anid itu seorang yang sangat degil. Baik-baik nah. Enot. Enot saya tak tahu. Ini maknanya seorang yang sangat degil, anid. Jadi ada kawan saya juga, kawan isteri saya nama Adidah. Seorang perempuan yang degil. Tapi tukarlah, kalau nama dia Anidah, tukarkan A ke supaya tak ada makna ke. Jangan disebut dengan tepat, nanti degil. Tapi kawan itu baik. Okey, mereka itu membantah tentang Allah, makna tentang keesaan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi, tanpa. Isim ke fi'il ke haraf ni tuan-tuan? Isim. Apa tanda dia isim? Baris bawah lagi? Lepas haraf jar. Tapi kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia nak jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ilmin. Apa tanda mudhafun ilaih? Bagi bawah. Macam kita baca dalam Fatihah, ghairil maghdubi. B tu, itu mudhafun ilaih tu, baris bawah. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa la, ini dipanggil lam ziyadah. Apa makna ziyadah? Tambahan. Tidak, bila ziyadah ni tak perlu terjemah pun tak apa. Ziyadah makna tambahan. Tapi dalam beberapa pendapat dalam buku bahasa Arab ni, dia kata ziyadah makna Melayu atau makna Arab bukan ziyadah tak guna. Kalau tak guna, dia tak payah buat. Makna ziyadah itu dibuat tu untuk menegaskan. Ziyadah juga, walaupun dari segi makna dia tak payah, dengan tanpa ilmu dan petunjuk, makna dengan tanpa petunjuk. Nak menegaskan lagi, dah tak ada ilmu, lagi tanpa petunjuk, tak ikut siapa-siapa, ikut kepala dia saja. Wala hudan. Sepatutnya hudan ni bagi siapa? Agaknya bagi apa tu? Hudan. Ini waw apa? Ataf. Selepas waw ataf dipanggil ma'tuf. Ma'tuf ni apa barisnya? Mengikut baris ilmin. Baris bawah. Tapi kenapa dia tak baris bawah? Sebab ini ada haraf illah ni, ini dipanggil isim maksur. Ini ada dipanggil alif apa ni? Maksurah. Ini dia memang tidak dapat dibariskan. Alif maksurah, hudan, salwa, mona, lagi Musa, lagi Isa, Ridha, Duha. Ada lagi? Apa dia? Saja. Okey, saja tu itu fi'il. Ini untuk isim. Isim yang ada ya di hujung dia itu. Okey. Wala tidak juga.
Ya, maknanya kalau sebenarnya dalam bahasa Melayu dengan tanpa ilmu dan petunjuk dan kitab. Ya, mana dengan tanpa ilmu dan dengan tanpa petunjuk dan dengan tanpa kitab. Munir, satu lagi perkataan yang kita nak bincangkan. Munir, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu nak cari, tapi yalah, kamus lah satu lagi. Saya ni sentiasa berhutang ni rasa, sebab saya nak ajar tengok kamus kan. Tapi tuan-tuan yang tak ada kamus berapa orang? Boleh angkat tangan tak? Nak tak saya belikan? Belikan Jamil, tolong kira sekejap boleh tak? Saya nak belikan lah. Saya nak belikan tuan-tuan RM15 kamus Arab Indonesia tu. Tolong angkat tangan sekejap. Minggu depan saya cuba. Angkat tangan. Jangan jatuhkan dulu. Saya nak belikan Arab Indonesia. Dan kalau boleh selaras lah. Siapa ada Oxford, alah tak luak RM15 tu. Oh, nak trade in pula. Okey, sudah. Berapa? 40 40 orang. Termasuk kalau siapa yang tak angkat tangan tadi, yang ada kamus lain tapi kamus Arab Indonesia tak ada. Siapa nak tarik apa ni? Nak angkat tangan semula. Tambah tolong kira yang tak angkat tangan tadi. Sebab saya nak selaraskan, sebab pengalaman saya bila ajar ramai-ramai ni, banyak kamus ya. Tapi ada kakak dah ada kan? Kakak, siapa yang dah ada kamus Arab Indonesia? Angkat tangan. Mahmud Yunus. Satu orang je satu orang saja. Yang lain tak ada. Jadi macam mana kira semula Tolak berapa orang yang dah ada kamus Arab Arab Indonesia? Cuba kira. 1, 2, 3. 3 orang je. Yang lain saya belikan Jamil, tolong dapatkan bilangan tu. Bilang orang yang datang sini. Yelah, semuanya berapa? Sebab saya nak beli nanti. Tak apa, Jamil buat kiraan. Orang lain tengok sinilah. InsyaAllah saya akan cuba. Sebab pengalaman saya mengajar kamus dengan kamus yang berbeza-beza ni, saya yang penat. Saya pergi kena datang seorang-seorang kat setiap orang tu. Kakak ni kata tak jumpa, yang pakcik ni kata saya pula tak jumpa. Ya, sebab ada kaedah sekarang ni, Oxford baru yang tebal tu, dia tak kisah punca perkataan dah. Cari ia, jumpa tak. Ya, sebab kamus pada kebiasaan ikut punca perkataan. Itu baru kita belajar betul-betul bahasa Arab. Jadi sebab orang tak reti cari kamus, pada kebanyakannya Oxford tu dia dah tak kisah dah. Kalau tak potong pun jumpa. Dari satu segi okey, satu segi macam tak belajar lah, nak mencari punca perkataan tu. Kalau dia pergi negara Arab, tak ada kamus macam tu, jadi dia tak boleh jumpa. Okey, tuan-tuan, nanti saya minggu depan kita mula belajar tengok kamus. Ikut tu je Kamus paling murah dan paling banyak saya rasa isi dia. Munir ni, tuan-tuan kalau nak cari dalam kamus yang sebenarnya, tuan-tuan antara satu petua, cuba buka Sefer. Cuba tengok Sefer. Misal kata kita jumpa perkataan Munir. Okey, cuba tuan-tuan tengok dalam banyak perkataan bahasa Arab, banyak penambahan dia adalah huruf mim. Cuba tuan-tuan tengok isim fa'il. Kolom nombor 2 isim fa'il. Kolom nombor 2 isim fa'il. Daripada Sefer 2 ke bawah ditambah mim, betul tak? Jumpa tak tuan-tuan? Okey. Cuba tuan-tuan tengok kolom ketiga isim maf'ul.
semua ditambah dengan mim pangkal, betul tak? Sebab yang paling penting nak cari perkataan mesti jadi fa'ala semula. Mim tu kena potong lah. Apa-apa yang bertambah daripada perkataan fa'ala, misal kata kita jumpa fa'ala adalah punca dia. Kalau kita jumpa misal kata perkataan mustaf'ilun, kalau kita jumpa ini Safir 11 isim fa'il, cuba tengok Safir 11 isim fa'il mustaf'ilun. Okey, kita jumpa perkataan ni dalam Quran ke dalam buku bahasa Arab, kita kena potong sampai kita jumpa punca perkataan ialah fa'ala. Ini punca perkataan yang mesti dicari dalam kamus. Ini jangan cari ni, kena potong semua min sinta, baru kita jumpa. Kecuali Oxford baru tu dia terus carikan ni juga, sebab tu dia jadi tebal sangat tu ya? Okey, banyak perkataan mim. Contohnya isim apa lagi yang pangkal dia mim? Isim zaman dan makan bermula daripada perkataan mim. Isim alat mula daripada mim. Jadi kalau kita nak cari perkataan bahasa Arab, kalau kita potong mim tu biasanya 60% tu hampir tepat motong. Hampirlah, sebab banyak perkataan dalam bahasa Arab mim adalah penambahan. Bila kita jumpa perkataan munir, maknanya apa yang kita nak potong sehingga dia jadi 3 huruf mim. Jadi apa yang tinggal? Nun, ya, ra. Ada bila ya, kita kena andaikan ada 3 cara mencari dia. Pertama cari macam ni, kedua cari macam tu, alif, ni ya, satu lagi waw. Ya, mana satu yang kita akan jumpa? Bila ada alif atau waw atau ya, mesti cari 3 cara ni. Andaikan misal kata kita jumpa perkataan ada, kalau tak jumpa ain alif dal, cari ain ya dal, satu lagi cari waw dal. Tuan-tuan akan berjumpa dengan salah satu ni dan tuan-tuan akan dapat perkataan yang tepatnya. Ya, insya-Allah. Okey, ini kita akan carilah perkataan ni, nun ya ra ke, nun alif ra ke, nun waw ra. Tapi sebab kamus tak ada, tak apa je lah, teori je malam ni. Okey, tak apalah tuan-tuan, sebab kamus tak ada, kita terpaksa bincang jugalah. Munir tu, munir makna apa? Yang yang ini yang sebenarnya dia adalah daripada Safir 2. Kalau Safir 1 nara, dia telah bercahaya. Nara atau nawara, mungkin nawara kena tengok kamus lah, nawira ke. Tapi kalau Safir 2 berlaku penambahan apa? Alif, dia akan jadi anara, mencahayakan, menyinari. Okey, kalau dia jadi nanti, kalau munir, apa makna munir? Dia nanti kita akan tengok dia adalah isim fa'il. Nanti isim fa'il, tuan-tuan cuba tengok perkataan ni. Safir 2 fi'il madhi bunyi af'ala, tapi ini ada haraf sakit, anara. Isim fa'il bunyi macam mana tuan-tuan? Cuba tengok Safir 2 isim fa'il, kolom nombor 4, muf'ilun. Nanti hampir perkataan ni, sebab dia ada sakit, dia inilah yang paling tepat dia, munirun, yang maknanya yang menerangi, yang memberi cahaya. Dalam terjemahan dia dalam tafsir kata wala kitabin yunirut tariq.
Dia tidak merujuk kepada kitab. Yuniru, yang menerangi, yang menunjuki at-tariq, jalan. Ya, munazzalun min indillah, yang diturunkan daripada Allah. Bal, bahkan bit taklid, dengan taklid, ikut buta tanpa hujah, tanpa ilmu dan tanpa panduan kitab dan tanpa hidayah. Itu maknanya ini, mereka ini membantah tanpa kitab yang memberikan. Macam mana terjemah dalam terjemahan Munir ni? Yang menerangi. Menerangi, yang menerangkan. Menerangi ke menerangkan? Yang menerangi. Okey, tuan-tuan, kenapa kitabin bagi bawah? Dia mengikut baris ilmin. Okey, maktuf. Ni sepatutnya baris bawah. Sebab tu dia mengikut baris bawah. Okey, akhir kata. Kenapa munirin bagi bawah? Kitabin munirin. Mausuf dengan sifat. Apa makna mausuf? Yang diikut. Ya, yang disifatkan. Perkataan yang nak disifatkan ialah kitab. Apakah sifat? Sifat makna sifat. Kitab tu apa sifat dia? Menerangi. Okey. Bila kita nak mengatakan perkataan ni mausuf sifat, mesti ada 4 persamaan. Cuba tuan-tuan keluarkan satu. Ya, satu-satu. Tanwin dia sama dulu. Okey. Kalau alif lam mesti al-kita bi al-muni-ri. Ada alif lam tak boleh tanwin lah. Okey, yang kedua yang sama. Jantina dia apa tu? Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Ni ya. Kalau muannas dia jadi Munirah. Ramai orang nama Munirah Okey. Ketiga yang sama, bilangan. Dia punya bilangan dia berapa? 1. Mufrad. Kitabin munirin. Kalau 2 buah kitab, kitabani munirani, ataupun kitabaini muniraini, mesti sama. Dan yang keempat apa yang mesti sama? Baris. Iaitu baris dia di bawah. Maknanya kitabin munirin, kitabun munirun, kitaban muniran. Yang inilah dipanggil ayat ni ayat mausuf sifat. Gabungan 2 perkataan yang mesti 4 ini sama. Ada soalan tuan-tuan dan perempuan? Tak ada. Ya bang. Ya. Penggunaan anna ialah di tengah-tengah ayat. Pergunaan inna ialah di pangkal ayat. Kalau kita guna innallaha ghafurur rahim. Ya? Inna. Sesungguhnya makna dia sama, fungsi dia sama. Tak ada perbezaan, cuma perbezaan di tengah dan di tepi je. Di pangkal inna, di tengah anna. Soalan lain? Dah tuan-tuan? Connect dah? Connect dah. Ya Allah. Saya seorang ni semangat ni. Saya dah makan vitamin C, B kompleks semua. Tuan-tuan tak makan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.